Hari ni kita nak check guys, dah sampai ke belum. Yeah. Tengok tu, Google AdSense punya pin dah sampai. Alright. Okay guys, so aku punya Google AdSense punya pin untuk YouTube dah sampai. So jom kita buka tengok kat dalam macam mana. Alright, let's go. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Terima kasih sebab korang still tengok lagi video-video aku. And macam yang korang tengok tadi, aku baru je terima aku punya pin Google AdSense. Alright, korang tengok depan ni. Pin Google AdSense ni, okay, function dia pertama sekali adalah untuk kita nak verify kita punya identity sebagai seorang YouTuber ataupun content creator, dan juga kita nak verify kita punya alamat surat menyurat. Nak tahu kita ni daripada mana, daripada negara ataupun alamat yang legit ke ataupun tidak. Dan bila kita dah verify pin untuk verify address ni nanti, bila kita dah sampai satu threshold level iaitu $100 USD minimum, kita dah boleh withdraw kita punya income YouTube daripada video-video yang kita buat lah. Alright, so kemudian nanti kita akan fill in ataupun kita akan isi banking details kita pula. Kita kena verify banking details pula, tapi sebelum tu kita kena verify address kita dulu supaya dia nak tahulah kita ni daripada mana. Alright, adakah kita ni seorang yang legit, okay, dia nak tahu kita ni adakah kita ni fake account ke tidak, dan sebagainya lah. Itu dia orang punya lah dalam sistem Google AdSense, dan juga kita punya alamat surat menyurat dan juga kita punya banking details nanti. Okay, so first kita nak dapat pin ni, kita kena monetize dulu. Alright. So sebelum aku cerita lebih detail lagi pasal pin Google AdSense ni dan proses-proses dia macam mana, aku nak cerita sikit aku punya perjalanan aku sebagai seorang YouTuber yang create content yang macam-macam content lah aku buat sebelum ni kan. Dan aku sebenarnya bermula pada tahun 2021. Okay, 2021 Januari. Masa tu lepas-lepas COVID tu lah, dalam setahun lepas COVID macam tu. And then aku bermula secara part time je sebab aku ada buat business online aku sendirilah kan. Tapi sambil-sambil tu aku buat video YouTube aku. And then pada awalnya aku buat video-video masakan, resepi-resepi, dan pada awalnya agak susah sikit lah sebab kita bermula daripada kosong kan. Kita tak ada subscriber, kita pun belum monetize lagi. So apa benda yang kita buat pada permulaan tu memang tak mendatangkan apa-apa hasil ataupun bayaran lah daripada YouTube ataupun Google AdSense kan. Tapi aku still buat. Untuk tahun pertama tu aku mengeluarkan lebih kurang dalam 30 lebih video kalau tak silap. Tapi sebenarnya aku tak adalah buat secara kata tiap-tiap minggu. Ada minggu yang aku buat, ada minggu yang aku tak buat. So tak adalah konsisten sangat. Tapi dalam masa setahun tu aku mengeluarkan lebih kurang 38 video lah, YouTube lah. And then so dalam masa setahun tu aku agak busy sikit dengan bisnes aku. And then aku buat video pun makin lama makin menyepi sekejap lah towards the end of the year tu kan. And then tahun 2022 aku start balik buat, tapi aku ubah konten aku. Tu aku punya kesilapan lah, aku ubah konten aku kepada video gardening. Sebab pada aku masa tu video gardening ni senang. Korang just ambil video tanaman ke, korang tanam pokok ke yang memang dah ada kat rumah tu. Macam aku buat video-video pokok tabulam pot, tanam pokok dalam pasu ataupun dalam pot ataupun dalam polybag pun boleh berbuah. Itu aku punya konsep lah pada masa tu. Tapi disebabkan aku peralihan kategori daripada video masakan kepada video gardening tu membuatkan aku punya channel suffer sikit lah sebab aku tak konsisten, aku tukar kategori kan. And then dia menyebabkan aku tak ada buang video-video lama tu. Video lama tu ada, so channel aku tu jadi macam serabut sikit. So konten itu tak ada niche yang spesifik. Macam contohnya kalau korang buat video masakan, buat je lah video masakan. Kalau nak buat video gardening, korang kena lebih baik untuk ada channel lain khas untuk gardening. So dia tak bercampur aduk lah supaya senang untuk pihak YouTube nak detect kita punya account ni sebagai channel yang okay, sekian-sekian. So dia orang nak pembayaran ke ataupun apa sahaja iklan-iklan yang keluar tu lebih relevan kepada kita punya channel lah. Okay, so dari segi itu aku dah silap lah kan. Sebab video gardening aku tu kurang mendapat sambutan. Mungkin sebab dekat Malaysia ni niche gardening atau bercucuk tanam ni dia
apa ni, usia ataupun kategori usia yang tengok video tu tak ramai kan. So aku lama juga, dekat setahun juga lah aku duk buat, tapi aku tak banyak views, tak banyak subscriber. Dan subscriber pun macam stagnan, tak ada peningkatan. So aku fikir apa yang silap aku. Rupanya aku pun buat research aku sendiri. Sebab aku, background aku memang tak tahu langsung pasal nak buat video ke. Aku seorang yang tak suka ambil gambar. Aku tak suka seorang yang tak suka nak ambil video ni. Aku tak suka. Aku seorang yang bukan fotogenik, dan aku tak ada talent dalam bidang fotografi ke videografi ke apa saja, editing ke tak ada. So aku belajar semua daripada kosong. So kalau korang tengok video-video awal aku memang agak novice lah, agak kata amatur lah kan. Tapi setahun lepas tu kita boleh nampak lah peningkatan, sebab kita pun belajar macam mana nak buat video, nak ambil shot-shot, okay, nak edit, nak voice over dan sebagainya. Dan aku pun bermula daripada aku tak tunjuk muka aku just buat video voice over, dan juga kita buat dialog je, subtitle dekat bawah tu. Macam buat masak-masak pun aku just pasang lagu, and then ada instruction ataupun dialog dekat bawah video tu, macam subtitle tu kan. Lepas tu tahun kedua tu, bila aku dah buat video gardening pun, baru aku berani untuk tunjuk muka aku sikit. Sebab aku rasa kita kena ada personal touch, kita kena ada bila orang tengok muka kita, ada personal touch daripada kita dalam video tu, dia tengok kita bercakap, ada interaction, dan video tu akan lebih orang suka tengok lah, berbanding dengan video-video yang hanya kita voice over semata-mata kan. Itu daripada pengalaman aku lah. And then dalam tahun kedua 2022 yang aku buat video gardening tu, bila kurang mendapat sambutan, towards the end of the year, dalam bulan 11 tu aku decide tu aku nak tukar konten aku nak berbalik kepada konten makanan ataupun macam resepi masak-masak sebelum ni, tapi aku nak tambah satu kategori lagi, iaitu video-video aku start buat video mukbang, video makan-makan, ASMR dan sebagainya, video review-review makanan. So daripada situ, masa aku buat tu pada bulan Disember, aku buat Disember 2022, and then dalam masa sebulan tu aku cakap aku nak buat video tiap-tiap selang sehari, aku nak keluarkan video. Aku nak tengok, dan aku nak uji sendiri, betul ke tak teori ni, kalau kita konsisten buat video dan niche yang betul, dia boleh meledak kan. Dan betul lah, bila sebelum aku tukar niche tu, aku punya subscriber dalam 690 lebih, dekat 700 lah kan, 700 subscriber. Dalam masa sebulan tu aku boleh dapat 300 subscriber bila aku buat video mukbang dan ASMR saja, review makanan, makan-makan saja. Maknanya aku tak buat video masakan sangat, aku buat video mukbang dan sebagainya je. So daripada situ aku nampak, okay, video ni boleh pergi jauh kan. Dan aku buat tu secara konsisten, selang sehari aku keluar video. Aku buat video samyang, aku buat video makan pedas-pedas, buat menu-menu yang viral. So dalam masa sebulan tu aku dapat 300 subscriber. Pada aku banyak lah, sebab sebelum ni nak dapat 50 subscriber sebulan pun susah gila. Kadang-kadang dapat 20 je, maksimum 30 je sebulan. Itu pun macam ada bulan yang kosong pun ada, tak ada subscriber langsung kan. And then daripada situ aku nampak, okay, so sebenarnya algoritma YouTube ni korang kena buat video secara konsisten, dan juga korang kena niche yang betul, dan korang fokus pada satu niche yang contohnya kalau makanan, okay, makanan, mukbang, ASMR ataupun masak-masak, video yang ada kena mengena. Jangan buat video gardening ke apa ke kan. Kalau korang nak buat vlog, okey lah, tapi tak boleh buat, pada aku vlog, kalau orang yang buat vlog ni dia kena buat vlog sekali-sekala, okey lah. So supaya bila lama-lama orang dah boleh terima video vlogging orang tu, and then diselang-seling dengan video mukbang, makan-makan ke, masak-masak ke, okey lah sikit, tak adalah ketara sangat kita nak keluar daripada niche asal kita kan. So bila lama-lama, bila orang dah kenal kau, kalau korang nak buat lebih kerap video-video vlogging pun tak kisah, sebab orang dah kenal dan orang dah biasa tengok kau dekat depan kamera kan. So orang tak kisah sangat lah. Okay, so itu sedikit sebanyak background aku masa aku mula-mula start buat video YouTube pada tahun Januari 2021 sampailah hujung tahun 2022. Okay, so lepas aku daripada 700 subscriber tu kan, aku buat video mukbang dan sebagainya, aku dapat 300 subscriber lebih, dan aku punya subscriber tu dah mencapai 1000 subscriber.
Okay, untuk dibayar atau untuk monetization YouTube, untuk YouTube bayar kita untuk setiap video yang kita produce melalui views dan sebagainya, dia ada beberapa syarat. Syarat utama dia korang kena capai pada masa tu 1K, 1,000 subscriber minimum kena ada, and then korang kena ada 4,000 jam watch hour ataupun jam tontonan. 4,000 minit tau. 4,000 jam, bukan 4,000 minit, 4,000 jam. So memang itu yang susah lah, yang requirement kedua. Requirement pertama tu aku capai pada bulan 5 hari bulan 1 2023. Lebih kurang dalam sebulan selepas aku dapat 300 subscriber tu kan, tampur dengan 700 subscriber aku yang sebelum tu, dapatlah 1,000. So lepas sebulan tu, Januari tahun berikutnya 2023 tu, aku dapat 1K subscriber. Dan seminggu ataupun 2 minggu lepas tu, aku dah dapat capai 4K jam tontonan, 4,000 jam tontonan pada 18 hari bulan 1. So 5 hari bulan 1, 1K subscriber. 18 hari bulan 1 2023 aku dapat 4K jam tontonan tu. So aku dah meet requirement untuk nak monetize YouTube aku, untuk dapat duit lah daripada konten-konten yang aku buat. And then aku punya application untuk monetization tu di approve pada 20 hari bulan 1, 2 hari lepas aku capai 4K watch hour tu. So bila dah monetize, terus video-video aku dapat income lah. Tapi pada awal ni memanglah sikit je, sen-sen je, 1 sen, 2 sen je, 10 sen, 5 sen kan awal-awal ni. Tapi kita boleh nampak bila kita konsisten kan, ada peningkatan pada kita punya CPM. Kalau korang nak tahu, nanti korang google lah CPM tu apa. Aku tak nak cerita lagi, mungkin aku akan buat lebih detail di video akan datang. CPM, korang punya cost per mil, RPM, and then lepas tu korang dah boleh tak lama lepas tu dah boleh earn pendapatan daripada video shorts YouTube juga. Okay, tapi disebabkan aku dah monetize 20 hari bulan 1 tu dan aku continue buat video, so lepas aku dah monetize, so 2 bulan lebih sikit macam tu, aku dah capai $10 pertama aku dari segi pendapatan. Tapi aku tak boleh redraw lagi sebab requirement YouTube dan juga Google AdSense ni, korang kena dapat $100 USD dulu dalam accounts AdSense korang daripada income YouTube korang, baru korang boleh redraw. So sebelum nak redraw tu, korang kena verify korang punya details, korang punya alamat, korang punya banking details dan sebagainya, nak verify korang sebagai user yang legit. So korang kena apply PIN Google AdSense tu. So PIN Google AdSense tu korang boleh apply bila korang punya income tu dah mencapai minimum $10 untuk Malaysia lah, $10 USD. So bila aku dah capai $10 USD tu pada 20 hari bulan 3, terus aku tekan klik butang tu, aku approve, dan terus PIN tu dihantar pada 20 hari bulan 3 kepada rumah aku lah. Tapi dia ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu kot. So PIN tu baru sampai semalam, iaitu 3 hari bulan 4 2023, macam video yang aku buat tadi tu kan. So sekarang ni PIN tu nanti aku kena key in dekat dalam account Google AdSense aku, dan lepas tu barulah kalau apa-apa income yang aku dapat daripada YouTube ke apa ke, terus dia akan bayar kepada account bank aku secara direct. So itulah sedikit sebanyak aku punya background masa aku buat video YouTube ni daripada awal sampai sekarang. So sekarang ni aku nak tunjuk kat korang macam mana nak key in PIN Google AdSense tu yang aku dapat tu, dan kita tengoklah macam mana step by step, dan kita boleh tengok berapa income YouTube aku sekarang. Alright, so check it out. Jom. So inilah dia PIN daripada Google AdSense yang dah sampai tadi. So kita nak buka, kita remove side edge first. Okay, so kat belakang ni macam ni lah, important document. Alright, so jom kita buka dulu. Okay, so inilah dia PIN dia, right? Dah buka. Okay, dia tulis kat bawah ni kalau korang tengok kan, kat sini. Okay, the code is unique to your account and the payment address you want to verify. Please do not share this code with anyone else, and know that Google will never call you and ask for your code. So code ni untuk, macam aku cakap tadi lah, untuk nak verify account dan juga payment address korang. Dia nak tahulah bank kita ni betul ke dekat Malaysia, ataupun kita ni ada buat benda-benda yang illegal ke, money laundering ke, tak ada kan. So instruction ni macam ni.
Okay, your account isn't set up to receive payment yet. Okay, please follow the instruction to verify your address. Maknanya kalau kita tak verify address ni, kita tak boleh nak receive payment. Okay, dia tak boleh nak transfer lah. So instruction is sign in to your AdSense account, find the PIN verification card on your homepage, and enter the PIN exactly as it appears on the right and click submit. Okay, so PIN ni lah yang kita nak kena isi dekat sini, alright, untuk verify. Okay, jom kita tengoklah macam mana proses dia. Alright. Okay, sebelum aku lupa, korang tengok kat sini dah tulis, please note that we will stop serving ads through your account if you do not use this PIN to verify your address within 4 months. So dalam masa 4 bulan, kalau kita tak key in kita punya PIN ni, dia akan stop bayar kita lah. Maknanya kita punya video-video tu akan demonetizekan. So korang kena, bila dapat terus key in dalam masa 4 bulan, dapat terus key in lah, apa lagi nak tunggu-tunggu kan. Okay, jom kita tengok proses key in dia. Let's go. Macam yang korang tengok dekat depan ni adalah aku punya email Google, yang mana aku dah terima email daripada Google AdSense. Yang kat tengah tu korang tengok kan, dia tulis tu action required, verify your payment address. So korang klik, buka email tu nanti, and then dia akan suruh korang verify your address to receive payment from Google AdSense. So dekat bawah ni korang scroll, dia akan tunjuk lah dia punya step by step macam mana nak buat. So steps ni dia lebih kurang sama je macam dalam surat tu, tapi korang scroll lagi ke bawah. Bila dah sampai kat bawah tu nanti ada satu button warna kuning, dia suruh tekan untuk verify korang punya address. So korang tekan button tu, dia akan bawa kepada satu page yang lain lah, iaitu korang nampak page ni dan dia akan tulis verify your identity. So dia ada dekat bawah tu nanti dia akan tunjuk lah, nampak tu, address verification need attention. So korang ke bawah lagi, dia akan ada satu ruang untuk korang isi PIN yang korang dapat tadi. So korang just isilah PIN tu and then tekan submit. So aku tak adalah nak tunjuk korang PIN tu apa, so aku akan fast forward dan kita akan tunjuk apa step seterusnya. Lepas dah key in PIN tadi, nampak tu dia dah update address verification, dia tulis completed yang warna hijau tu. So sampai tahap ni maknanya korang dah verify lah korang punya PIN yang korang dapat tadi tu kan. So next step dia pula adalah kita nak update kita punya banking details. Banking details update ni dalam sistem ni, dia, bila korang dah key in PIN tu, dia takkan terus ada tau. Korang kena tunggu beberapa hari. Korang check lah setiap hari korang punya AdSense account tu, dia ada tak update bahagian nak apa, isi banking details. Contohnya yang macam ni, how you get paid. Okay, dia akan tunjuklah dekat bawah ni, ada satu button tu kan, korang tengok, add payment method. Add payment method, nampak ni, tu. So korang klik add payment method tu, korang update lah segala detail banking korang. Korang pilih lah wire transfer, sebab wire transfer ni kena macam online transfer lah kan. Janganlah pilih check pula, nanti susah pula, leceh check ni, dia lagi lambat kalau tak silap aku. So korang pilih wire transfer tu, tekan, dan korang update lah segala apa info yang dia nak. So kita akan go through satu-satu, and jom kita tengok apa ada kat dalam. Lepas korang dah tekan wire transfer tu kan, untuk pemilihan bayaran yang korang nak, so korang kena isilah details-details yang dia minta dekat bawah tu. Contohnya macam ni, dia minta beneficiary ID, tu tak perlulah, itu optional. So yang wajib korang kena isi adalah name on bank account. Ni adalah nama penuh korang lah yang dalam banking account korang, tak kira lah Maybank ke apa-apa account lah. So korang tulis sebiji ikut macam mana dalam account bank korang lah. So jangan silap kat sini, kalau silap nanti payment tu dia akan bounce back dan korang tak akan dapat payment kalau tak tally. So kena hati-hati dekat bahagian payment ni lah, segala details yang diminta. So aku pun isi nama penuh aku dan aku move on kepada details yang berikutnya. Lepas tu dia akan minta pula korang tulis bank name. So korang kena tulislah nama bank korang. Kalau macam aku pakai Maybank, aku tulislah Melayan Banking Berhad, Maybank. Macam tu. Kalau bank Islam, tulis macam tu je. Very simple. Details lain yang korang kena isi seterusnya adalah Swift BIC ataupun Swift code. Okay, korang akan tengok Swift code ni wajib isi sebab dia adalah kod yang penting untuk international money transfer. So korang boleh tengok lah apa dia explain kat belah kanan ni, dia ada tulis lah Swift code tu apa. Korang tekan nanti korang akan faham lah, dia 8 ke 11 karakter nombor yang mana diperlukan oleh pihak AdSense untuk transfer duit kepada akaun bank kita. Kalau macam contohnya
Swift code aku adalah Swift code Maybank lah. So untuk terima payment tu kena ada Swift code tu, baru Maybank account kita akan terima payment tersebut. Okay. Jadi macam mana nak dapat Swift code tu? Korang boleh minta direct email daripada Maybank, ataupun korang boleh Google je, ada juga dekat online. So korang copy dan paste saja ke dalam borang tu lah. Dan seterusnya untuk details account number ni macam biasa adalah account number bank kita lah yang kita pakai. Aku rasa ini korang pun, semua orang pun ada kan dekat dalam phone korang. So korang just copy paste dekat situ. Kalau korang pakai Maybank, letaklah nombor account Maybank. And then aku rasa sampai situ saja kot details yang diminta. Yang selebihnya macam intermediary bank ni semua, ini adalah optional, korang tak wajib isi. So bila korang dah isi yang penting-penting tu, korang tick set as primary payment method. Dekat bawah tu kan ada tick box tu, korang tick. Dan sebelum tekan submit, korang make sure check dulu details tu, nama korang, bank korang balik, account number, Swift code tu double check supaya korang tak tersalah key in. Kalau salah key in, nanti dia akan melambatkan payment korang lah, dia akan tendang balik macam yang aku cakap tadi. So bila dah check, baru korang tekan submit and selesai. Bila dah selesai save korang punya payment method tadi, dia akan update lah korang punya payment method. Dekat how you get paid ni, dia tulis nampak wire transfer to bank account, and dekat sini korang dah tahulah semua payment method AdSense tu dah settle. So sebelum aku proceed untuk reveal income YouTube aku kepada korang, so aku nak update sikit lah. Aku punya subscriber total sekarang ni adalah 1,500 lah lebih kurang. So sehingga 16 hari bulan 4 hari ni, daripada Januari sampailah bulan keempat ni, aku dah gain ataupun dah dapat lebih kurang dalam 500 subscriber. Pada aku banyak, mungkin untuk orang lain tak banyak lah, tapi untuk aku banyak lah tu kan. Itu adalah satu progress yang baik lah. Aku boleh tengok dia lebih konsisten daripada hari ke hari, ada je subscriber baru. So berapa dia income Wan yang dia dapat sebenarnya? Okay, aku bukan nak menunjuk-nunjuk dekat korang, tapi lebih kepada nak bagi bukti ataupun sumber inspirasi lah kat korang YouTuber yang baru involve dalam YouTube ni, yang sebenarnya income YouTube ni memang boleh buat duit, tapi lebih kepada long term lah, jangka masa panjang. So kalau korang harap untuk buat duit dalam masa yang singkat tu, itu adalah tidaklah pada pendapat aku. Tapi untuk long term investment, korang boleh start buat duit melalui YouTube ni seawal 6 bulan pertama, kalau korang dah ikut step by step dan strategi yang betul, dan tak buat silap macam mana yang aku buat silap lah. So kalau korang tengok dekat depan ni, aku monetize macam yang aku cakap tadi adalah pada Januari 21. So aku bulan Januari tu aku punya income sikit je, dalam $3 lebih sikit, sebab aku hanya ada 10 hari je dalam bulan tu untuk buat duit, sebab aku monetize hujung-hujung bulan tu. Kemudian bulan Januari pendapatan tu boleh nampak lah meningkat kepada $5 lebih, and then bulan Mac pun meningkat kepada $6 lebih, dan sekarang ni yang tengah ongoing, hari ni adalah 16 hari bulan 4 dalam setengah bulan tu aku dah dapat dalam $7 lebih. Dan terima kasih lah pada bulan Ramadan, bulan puasa ni, mungkin lebih banyak viewers dan juga orang tengok video-video YouTube kan, video-video masakan, makan, mukbang dan sebagainya. So itu juga adalah contribute kepada income aku yang sentiasa orang kata ada peningkatan lah di bulan 4 ni especially. So aku rasa penghujung bulan 4 ni mungkin boleh double lagi daripada apa yang aku dapat sekarang ni pada bulan April, mungkin dalam $14 ke lebih kurang macam tu. And bulan raya nanti pun mungkin akan ada peningkatan jugalah. Aku akan sentiasa buat konten-konten di bulan raya juga nanti, and kita boleh nampak lah kat sini peningkatan tu dia seiring dengan jumlah subscriber yang korang ada dan juga jumlah views yang korang dapat. So bila subscriber korang meningkat, views pun akan auto meningkat. So bila views meningkat, pendapatan korang pun akan meningkat dah dari bulan ke bulan. Memang kalau korang tengok sekarang ni nampak macam sikit je kan, macam tak banyak kan, tapi sebenarnya kita boleh nampak projection dia adalah peningkatan yang sangat ketara. Walaupun tak terlalu banyak, tapi kita boleh nampak ada peningkatan. Jadi korang cuba bayangkan kalau korang dah menjadi seorang YouTuber yang berjaya satu hari nanti kan, korang punya subscriber dah banyak, dah ramai, macam korang punya idola korang lah. Mesti korang akan compare diri korang dengan content creator ataupun YouTuber yang sama
niche atau bersama kategori yang korang buat kan. So korang boleh tengok dekat online pun boleh check sebenarnya YouTuber-YouTuber yang dah berjaya ni berapa income dia orang sebulan kan. So dekat situ sebenarnya untuk jangka masa panjang memang boleh datangkan pendapatan yang konsisten lah bulan ke bulan. Sekarang ni untuk permulaan memang sedikit susah, tapi bila dah meningkat nanti korang dah boleh buat full time dah tak perlu lagi nak kerja makan gaji ke contohnya kan. Korang dah boleh dapat income YouTube secara konsisten bulan-bulan. So macam sekarang ni aku belum capai $100 USD lagi, tapi cuba korang bayangkan kalau setiap bulan nanti korang dah capai 100 ringgit $100 USD nanti, kalau korang convert sekarang ni 4.4, kalau kita convert USD ke ringgit, so korang punya income tu untuk setiap 100 USD korang dapat dalam RM440. So kira okey lah kan. So kira banyak juga lah kalau kita dapat dari currency ringgit kan. Jadi macam tu lah cerita dia lebih kurang. So aku harap pendedahan ni, perkongsian ni korang boleh jadikan sumber inspirasi lah, dan aku akan update pula macam mana aku buat video aku daripada seorang YouTuber yang aku boleh katakan YouTuber yang miskin lah, yang tak ada pengalaman dan tak ada bajet yang besar. Macam mana aku buat video aku daripada zero sampai sekarang ni, dan macam mana aku set up studio aku yang memang cikai gila. Kalau korang nak tengok, nanti aku akan buat satu video, dan aku harap nanti aku akan dapatlah upgrade aku punya studio ni untuk jadi lebih sesuai, lebih kata bukanlah nak kata lebih gempak ke apa, tapi lebih kata nampak profesional lah. Dan aku pun kalau boleh nak buat YouTube ni sebagai full time aku di masa akan datang. So aku rasa sampai situ sajalah video untuk kali ni. So korang jangan lupa like, comment, share dan subscribe pada YouTube channel aku, dan jangan lupa aku akan buat update part yang kedua pula, income YouTube aku bila aku dah dapat aku punya first 100 USD nanti. So kita akan tengoklah macam mana proses dia, berapa lama, dan aku akan update dan buat video untuk korang juga. Alright, so check it out and bye bye.